Test 1 insyaAllah kita akan buat next week. Apa yang masuk adalah daripada minggu pertama sampai kuliah hari ini. Dan kalau you all semua notice ataupun you all semua perasan, subjek ni buat masa ni tidak ada lagi calculation lah. Dia cuma ada banyak bacaan dan pemahaman tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan subjek ni lah. Banyak membaca dan juga banyak peraturan. Saya nak minta semua untuk juga baca tentang peraturan ataupun brosur yang dikeluarkan oleh pihak DBKL dalam kuliah saya minggu lepas, yang menyatakan berkaitan dengan Akta 85A berkaitan dengan keperluan membuat semakan bangunan. Baca dengan detail lah berkaitan dengan brosur tu sehingga sebelum contoh laporan ataupun format laporan. Format laporan tu nanti saya akan go through insyaAllah. Kemudian itu berkaitan dengan test 1. Lepas tu subjek-subjek yang topik-topik yang akan masuk adalah nature of distress, baca tu juga. Lepas tu kemudian berkaitan dengan hari ni slide yang saya akan tengah keluarkan sekarang ni, slide ni pun baca. Dan ada sedikit tambahan yang mana saya nak buat sedikit pengenalan kepada ini saya dapat slide ni daripada JKR berkaitan dengan pemeriksaan dan penilaian bangunan, ataupun dalam bahasa Inggeris ni dipanggil Building Condition Assessment, BCA. Jadi di sini ada rating dia, kita akan tengok nanti sekejap lagi. Dan berdasarkan daripada garis panduan ni, nanti minta semua untuk buat assignment. Assignment nanti saya akan explain dengan lebih detail, tapi sedikit gambaran ni saya bagi sekarang untuk cari masalah-masalah struktur bangunan yang berada di sama ada di UPM ataupun di luar UPM. Buat satu report, sampel dia saya akan bagi macam mana yang terbaik untuk buat report, dan juga saya akan discuss. Saya cuba cari sebelum kelas ni mula sampel report. Saya ada, tapi nampaknya file tu tak dapat di-download, so saya kena ambil yang baru. Nanti saya akan share macam mana format report, dan setiap daripada kamu semua kena cari masalah struktur sekurang-kurangnya 2, ataupun boleh kita katakan setiap orang kena cari 2 masalah struktur dan buat sedikit BCA ataupun penilaian bangunan, dan hasilkan report dan hantar assignment tu. Assignment tu saya minta semua buat untuk dihantar pada minggu ke-14. Okay, minggu 14 minta hantar assignment tu lah. Jadi so kita ada test 1 yang kita akan buat minggu depan, test 2 mungkin dalam minggu 10, minggu 11, kemudian assignment akan hantar dalam minggu 14. Saya harap itu clear lah tentang dia punya pemakaan, dan setiap test 1, test 2 dan assignment tu markah dia 20%. Faham Boleh semua? Doktor, nak tanya untuk test 1 ni ada berapa soalan? Okey, dia kalau biasalah saya tak
tak pasti sama ada you all biasa tak soalan-soalan yang memerlukan penerangan yang agak banyak dalam masa 2 jam. Jadi dia akan ada pecahan soal, dia akan ada soalan besar dia, mungkin 3, mungkin 2 soalan besar dia, dan di bawah soalan-soalan tersebut dia akan ada dia punya soalan dia punya bahagian. Contoh 1 A soalan, 1 B soalan. So soalan besarnya totalnya akan ada 3, tapi yang bawah-bawah tu saya tak decide lagi lah berapa banyak akan ada tu, tak sure, 3 ataupun 2. Tapi cukup untuk jawab dalam masa 2 jam. Satu, saya nak juga bagus soalan tu sebab dia mengingatkan saya untuk bagi sikit penerangan lah tentang soalan minggu depan. Kalau soalan tu minta jawab, dan saya akan bagikan total markah untuk setiap soalan. Jadi dekat situ dia bagi hint berapa banyak saya nak semua terangkan bagi menjawab soalan terbabit. Satu yang saya tak nak dalam test 1 nanti adalah saya tak nak jawab pakai point form. Sebab contoh berlaku beberapa semester markah 20 markah, besar markah tu, banyak markah tu untuk satu soalan, kemudian dijawab dalam bentuk point form, tidak menerangkan dengan secara kronologinya ke ataupun secara flow proses satu jawapan itu perlu ada, tak dibuat. Dia jawab dalam bentuk point form. Jadi kalau siapa-siapa jawab dalam bentuk point form, saya mungkin terpaksa tolak markah sebab itu bukan jawapan yang saya expect. Sebab soalan dia salah soalan objektif, perlukan pemahaman dari apa yang you baca dan perlukan penerangan daripada ayat sendiri ataupun penerangan dari diri sendiri, tidak mengikut kepada buku ataupun nota. Cara saya buat test 1 nanti, saya nak minta semua untuk buka kamera supaya saya boleh lihat bagi apa yang ada atas meja dan juga apa yang ada dalam skrin. Itu memang saya terpaksa buat sebab subjek ni subjek yang banyak nota. Kemungkinan nanti akan ada berlakunya student yang melihat nota ataupun melihat rujukan. Jadi bagi test 1 nanti, buka kamera dan kamera tu facing kepada atas meja, apa yang atas meja, dan perlukan buku jawapan dan nampak soalan saja pada skrin. Yang lain tak apalah, itu yang saya perlu nampak lah dalam skrin. Bagi saya sekejap, bateri saya nak habis, saya nak switch on je. Okay, adakah itu menjawab soalan tadi? Menjawab. Okay. So, berkaitan test minggu depan, test 2 pun sama, kita akan buat macam tu, dan final exam pun kita akan buat benda yang sama. Okay. Harap yang dah hadir sekarang ni dah isi kedatangan. Saya kalau boleh nak semua dah hadir lah dalam kuliah ni. Sekarang ni ada 28 orang. Jadi saya nak teruskan sajalah pada kuliah pagi ni. Okey, saya dah bagi penerangan dan kaitan ujian, saya teruskan. Okey, minggu lepas kita telah sampai kepada bahagian yang berkaitan dengan structural rehabilitation dengan strengthening, dan saya dah terangkan sedikit berkaitan dengan kenapa perlunya buat pengukuhan
Kemudian juga telah kita sekali imbas pergi berkaitan dengan faktor yang perlu dipertimbangkan untuk membuat pengukuhan struktur. Kemudian objektif kepada pengukuhan struktur dan juga jenis-jenis ataupun teknik pengukuhan struktur yang sedia ada. Sudah juga cara ini diterangkan dalam kuliah yang lepas, iaitu berkaitan dengan section enlargement untuk kolom. Kemudian kita dah tengok dia dan kita dah terangkan juga berkaitan dengan advantage, disadvantage ya. Kemudian steel plate bonding, jacketing juga telah diterangkan, yang mana bagi cara macam ini yang sebelah kiri, gambar sebelah kiri tidak lagi digunakan, manakala banyak cara-cara pengukuhan struktur dibuat seperti gambar sebelah kanan agar apa-apa yang berlaku setelah beban ditambah akan tampaklah di permukaan konkrit, sama ada berlaku keretakan yang semakin teruk ataupun semakin ataupun tiada langsung keretakan berlaku. Kemudian ini adalah advantage, disadvantage ya. Dan ini adalah berkaitan dengan FRP plate bonding dengan jacketing. FRP yang banyak digunakan sekarang, dan juga ia merupakan salah satu pendidikan saya yang banyak saya buat di makmal. Dan ini adalah kaedah-kaedah FRP bonding dengan jacketing yang saya juga telah terangkan dengan lebih terperinci daripada minggu lepas. Ini advantage dengan disadvantage. Sekarang hari ini saya nak sentuh kaedah pengukuhan struktur yang terakhir, tetapi ini adalah merupakan kaedah yang sangat memerlukan tenaga pakar, perlukan analisis struktur sebelum ia boleh dipasang di tapak. Kemudian juga perlukan mendapat bahan yang seperti mana perlu diletakkan di struktur agar bahan terbabit boleh berfungsi seperti yang sepatutnya. Kalau dilihat di gambar bawah ni, ia menunjukkan post tension yang biasanya steel tendon ini, tendon besi ini akan berada di dalam konkrit. Tetapi akibat daripada mungkin penambahan beban di atas jambatan ini berlaku dan kebentuk tersebut tidak dapat menanggung beban yang baru, jadi pengukuhan tambahan perlu dibuat. Dipanggil di sini external post tension, maksudnya post tension yang berada di bahagian luar struktur, dan dia boleh berada di bahagian tepi untuk menambahkan lagi kekuatan mampatan konkrit ni ataupun struktur ni. Dan juga ia boleh juga berada di bahagian bawah, soft fit box girder. Ini adalah box girder yang dicantum menggunakan tendon dan diikat dengan tendon besi. So jadi di bahagian tepi biasanya untuk shear dan di bahagian bawah biasanya untuk tension. Dan kalau kita lihat advantage dia, dia boleh menahan beban yang lebih lagi tinggi, crack free sebab dia dalam compression, less maintenance yes, tetapi disebabkan ia besi, berkemungkinan dia berkarat. Reduction in deflection, betul, memang dia dapat mengurangkan lenturan sebabkan dia berada sentiasa dalam mampatan. Kemudian menambah beban, menahan beban galas kepada struktur tuabit dan bebannya boleh ditambah. Kemudian kekurangannya adalah memerlukan section depth. Kalau tidak ada, jurutera terpaksa mereka bentuk mengikut kedalaman struktur yang sedia ada. Terdedah kepada persekitaran, kos yang tinggi, betul, memang sangat mahal sebab memerlukan kepakaran jurutera dan juga kepakaran pemasangan.
installation expertise pun perlu pada. Kemudian prone to corrosion seperti yang saya cakap tadi, terdedah kepada pengaratan dan memerlukan high skill worker untuk memasang post tension ni. Jadi sebabkan bukan saja skill workers yang diperlukan, equipment juga perlukan yang specialized equipment ataupun special equipment untuk tarik tendon ini sebelum diikat di bahagian hujung dan di bahagian hujung sana. So, jadi apa yang ditunjukkan di sini adalah berkaitan dengan post tension. Okay, itu adalah bahagian yang terakhir berkaitan dengan pengukuhan dengan pembaikan. Ada 4 post tension, FRP, steel plate bonding dengan concrete enlargement. So ada 4. Kemudian kita pergi kepada itu adalah tadi adalah kaedah yang boleh dibuat ataupun teknik yang boleh dibuat. Sekarang ni kita masuk pula kepada bahagian design. Sebabkan untuk pemasangan tu untuk memastikan bahan yang digunakan adalah bahan yang secara ekonomi, maksudnya tidak membeli, tidak dibeli secara berlebihan. Reka bentuk adalah sangat penting. Jadi bila kita dapat menjalankan reka bentuk dengan baik, kuantiti barang, kuantiti material yang perlu ditambah di bahagian luar konkrit terbabit dapat dikenal pasti dan dia dapat menjimatkan banyak kos. Berlaku di dalam di Malaysia di projek MRR2. Kalau ada masa nanti saya boleh share juga case study tu dan apa outcome dia. Benda tu siasat oleh JKR dan MRR2 telah dibaiki pada tahun 2008 ataupun 2007. Masa tu berlaku keretakan di bahagian pier head. Pier head itu kolom kepala tiang. Kepala tiang berlaku keretakan yang sangat teruk dan perbaikan perlu dibuat. Daripada kronologinya, pihak JKR telah menerima pandangan ataupun cadangan daripada pihak konsultan negara mencadangkan agar menggunakan CFRP. Jadi di sini saya juga nak highlightkan CFRP itu ada juga kelemahannya disebabkan jika tidak tahu bagaimana reka bentuk yang sepatutnya ataupun kaedah bagaimana yang sepatutnya digunakan. CFRP ini dia adalah satu bahan yang brittle, rapuh. Jika digunakan untuk pre-stress, dia tidak berfungsi seperti yang sepatutnya ataupun bukan sepatutnya dibuat sebegitu. Tetapi benda ini dicadangkan dan ini adalah perkara baru dan pada ketika itu pengarah JKR inginkan satu solution yang dikatakan terkini. Jadi apabila dia beritahu oleh pihak konsultan mengatakan bahawa menggunakan pre-stress CFRP strengthening adalah terbaik. Maksudnya dekat sini adalah tendon ini yang sepatutnya besi untuk membaiki terbabit. Tendon ini sepatutnya besi tetapi apa yang dicadangkan adalah menggunakan kulit CFRP yang ditarik di hujung-hujungnya dan diikat sebegini. Jadi berbeza dari segi bahan, CFRP dia adalah rapuh dan besi dia adalah ductile ataupun dia ductile lah.
Dan apabila dia ductile, dia berfungsi macam getah. Apabila you tarik, you lepaskan, dia akan cuba kembali pada keadaan asal. Manakala CFRP dia brittle, dia akan menjadi sangat tegang sahaja dan dia tidak fungsinya seperti besi. Dan akhirnya apa yang berlaku adalah CFRP plate tersebut gagal. Gagal disebabkan kekurangan fahaman dari segi bagaimana metal itu berfungsi. Kemudian apabila FRP itu gagal disebabkan, ya kalau dilihat dalam gambar ini, tanpa ada tegangan, tanpa ditarik. Maksudnya FRP ini ditampal di permukaan konkrit. Yang saya maksudkan ini adalah bila FRP itu diberikan pre-stress force ataupun pra-tegangan, ditarik di hujungnya dan mengakibatkan gagal. Dan apabila itu gagal, akhirnya konsultan lain dipanggil dan mencadangkan menggunakan kaedah external post tension pakai besi, dan akhirnya benda tu dapat diguna pakai sehingga hari ini dan tidak ada masalah keretakan lagi di pier head terbabit. Jadi bukan semua cadangan-cadangan yang diberikan akan menjadi satu solution yang terbaik. Kena juga lihat kepada pemahaman bagaimana bahan terbabit berfungsi dan macam mana bahan terbabit boleh digunakan. Dan dekat sini kerajaan telah mengalami banyak kerugian disebabkan oleh pemilihan awal kaedah pembaikan tadi. Dia bukannya sikit, berpuluh juta, dan disebabkan itu kerajaan akan lebih berhati-hati dalam memilih cadangan-cadangan pembaikan yang terbaik. Dan sekarang ni dengan teknologi yang CFRP ini lebih difahami, banyak diketahui dan banyak pendidikan telah buat, terutama di dalam Malaysia, pemahaman tentang material ini lebih difahami dan rasanya tidak ada lagi masalah terbabit berulang lagi lah. Okay. Sekarang ni adalah strengthening design. Retrofitting adalah cara yang terbaik untuk kita betulkan struktur. Kita ada plate dan kita letakkan di bahagian bawah permukaan beam. Kalau ini beam, ni bawah, di bahagian bawah. Kalau dalam bahasa orang putih, in English we call it beam soft fit. Soft fit of the beam. And kalau dekat bahagian papak dipanggil, ataupun slab dipanggil slab soft fit. Okay, kemudian di sini diterangkan, mungkin ini pun you all dah tahu, tetapi ada sedikit perbezaan. Ada soalan yang minggu lepas bertanyakan tentang macam adhesif, tentang adhesif ataupun epoxy diletakkan di bahagian antara permukaan CFRP dengan konkrit. CFRP ni yang berwarna hitam, adhesive layer ni adalah yang antara permukaan konkrit dengan permukaan CFRP dan berketebalan yang terbaik mengikut daripada brosur ataupun spesifikasi yang ditetapkan adalah sebanyak 1 mm. Jadi dengan lekatan yang baik, plate ini akan ditarik dan digunakan sehingga ia gagal. Jika cara pemasakan yang tidak betul, plate ini boleh dibond ataupun boleh tercabut daripada permukaan konkrit dan mengakibatkan digunakan sehingga kepada kapasiti yang maksimum. Jadi untuk pemahaman yang perlu difahamkan berkaitan dengan CFRP plating. Ada kaedah lain adalah menggunakan bolt. Bolt ini pada ketika awal 2000 atau dengan 2010 ke bawah, banyak research berkisar kepada menggunakan bolt, melekatkan CFRP plate kepada permukaan konkrit menggunakan bolt. Tetapi masalah bolt ini adalah apabila plate ini ditebuk di permukaannya, dia telah secara tidak langsung merosakkan fiber plate terbabit. Jadi plate terbabit kalau tidak
lebih lagi eksperimen di makmal, kita boleh nampak bahawa fiber itu putus ataupun patah disebabkan dia ditebuk oleh buk. Tetapi kaedah ini boleh digunakan bagi steel plate. Steel plate boleh digunakan, tetapi juga ada masalah terikan dekat permukaan steel plate menyebabkan steel plate tersebut tidak sampai kepada kapasiti yang sepatutnya lah. Jadi bagi kaedah yang terbaik adalah menggunakan adhesive untuk mendekatkan plate kepada konkrit. Okay. Ini adalah sepatutnya gambar menunjukkan pergerakan centering, tetapi kalau dari segi wrapping, kita tengok cross sectionnya daripada AA, daripada permukaan ni kita buat cross section, kita akan nampak kolom ini di wrap oleh FRP sheet. Okay. Kemudian dekat sini kita terangkan sedikit berkaitan dengan kaedah bagaimana yang dekat mana kita patut letak plate tu. Kalau dilihat, ini adalah continuous beam. Okay, ini adalah continuous beam. Kemudian ini adalah di sini adalah support, dan juga di sini adalah support. Dan kalau dilihat biasanya permukaan support ini dia adalah hogging, dia deflection dia akan berlaku sebegini. So di permukaan support kita akan ada hogging bending, dan di bahagian tengah kita akan ada sagging bending, dan kemudian kita akan berulang semula kepada hogging. So jadi bila inginkan membuat pengukuhan struktur bagi lenturan, kawasan-kawasan ini adalah tempat yang mana kita patut letak plate, dan pastikan juga plate ini diletakkan di kawasan yang uncracked region. Uncracked region ni di kawasan yang tidak berlakunya keretakan, sebab keretakan akan menjadi punca kepada tercabutnya plate pada permukaan konkrit. Jadi tips dia ataupun dia punya key important factor yang kita patut buat semasa kita letakkan plate, matikan plate ni ataupun letakkan plate ni di kawasan yang tidak akan melakukan. Walaupun dekat sini akan melakukan tengah, biasanya kita letakkan plate ini di luar keretakan ni, yang mana saya akan terangkan. Ini adalah point of contra fracture. Point of contra fracture maksudnya di sini adalah point yang mana moment akan bertukar menjadi kosong. Okey, yang mana di sini moment adalah negatif pada mulanya, dan dia akan turun, dia akan sampai satu point, dia akan jadi kosong dan dia akan jadi positif semula di sini. Dan juga di sini kita ada point of contra fracture, moment akan naik dan dia akan jadi kosong dan akan menjadi negatif di permukaan sini. So yang terbaik adalah kita matikan plate di luar kawasan point of contra fracture, yang mana moment adalah kosong, dan juga di sini tidak ada berlakunya keretakan. Okay. Di sini adalah plate yang kita letakkan di bahagian tepi, side plate. Mungkin selepas kuliah ini, mungkin pada minggu ke-7, saya akan share satu slide yang menunjukkan bahawa plate yang diletakkan secara melintang di bahagian tepi sebenarnya tidak membantu bagi lenturan dan juga licin. Side plate is not helping to increase the flexure capacity dan juga the shear capacity. Buktinya adalah dibuat di mana satu eksperimen yang banyak 8 beam test telah dibuat, dan daripada 8 beam test itu kita dapat lihat bahawa beam terbabit tidak membantu, susunan sebegini tidak membantu dalam meningkatkan. Dan ini adalah compression test. Dia letak plate pada permukaan mampatan, tetapi sebenarnya ini adalah sangat jarang digunakan.
kebiasaan ini adalah pada tension face ataupun gambar yang okay. Di sini adalah sedikit berkaitan dengan gimana reka-bentuk pengukuhan sukan ini banyak digunakan. Sehingga kini saya rasakan ini adalah merupakan 5 negara yang banyak buat research berkaitan dengan plating dan strengthening. Kita lihat dekat di sini bawah, USA di skala ini adalah di North Carolina State University, yang mana saya melawat tempat research ini pada tahun 2019, dan walaupun dia banyak buat research, tetapi pemahaman ataupun guideline yang dikeluarkan boleh dikatakan masih lebih banyak dan tambah baik pada masa 2019. Tapi sekarang di skala telah bersara, dan apa yang adalah ini adalah 2 supervisor saya, Dan Euler dan Serasino. Euler sekarang adalah emeritus. Dia telah berpindah daripada Adelaide University dan dia telah berada di Scotland sekarang. Dan ini adalah saya punya co-supervisor, Rudy Serasino. Beliau datang melawat jabatan dan saya telah lantik dia sebagai pemeriksa luar pada tahun 2019. Rudy Serasino sekarang di skala ni telah berada. Rudy Serasino telah berada dan melakukan di skala FRP. Jadi seperti yang saya cakap tadi, pada ketika pada Rudy Serasino masih di Adelaide dan juga Euler masih lagi aktif buat research, USA ketinggalan berbanding dengan Australia berkaitan dengan CFRP. Tetapi apabila Rudy Serasino telah pergi kepada USA, research di USA berkaitan dengan CFRP boleh dikatakan sama taraf dengan Australia. Negara yang sangat pakar dalam bidang FRP adalah Australia, Hong Kong dan juga sekarang di USA. European dengan British sangat banyak terms yang boleh menyebabkan pendidik tidak dapat follow ataupun dapat follow teknologi ini dengan baik. Jadi British dengan European ni dia dalam satu grup yang sama, dan dia agak ke belakang lah daripada 3 negara ni lah berkaitan dengan CFRP centering dan juga guideline. Jadi design of FRP and steel plated structure ni adalah saya rujuk pada chapter 1 ini. Okey, ini adalah satu buku yang Rudy Serasino dengan Derek Euler. Dan untuk periksa ni pun saya cadangkan you all untuk baca lah. Dia ada 23 muka surat sahaja. Dalam 23 muka surat ni ada diterangkan tentang penambahan bacaan daripada slide saya tadi. Di sini ada menerangkan tentang saya nak you all fokus dekat 1.3. Nota ni 1.3 muka surat surat berapa ni? Muka surat 6. Muka surat 6 sampai sampai habis lah, muka surat 6 sampai habis lah.
Ya, ini saya tak akan tanya lah, tapi saya baca dan fahamkan lah. This is just additional. Dan benda, sorry. Satu benda lah yang kita go through yang ni. Ini agak kompleks kalau you nak faham. Kita faham lah story approach macam mana. You just fahamkan bending moment diagram dengan shear dan di mana dia akan ini juga di bahagian bawah ni. Dan ini adalah ayat-ayat ataupun terminologi yang digunakan dan ia diberikan mekanisme satu di bawah ni yang saya sebutkan adalah tercabut di permukaan konkrit. Kebanyakan ni dipanggilkan dengan satu term sahaja, resilient, debonding dan ISC debonding, intermediate crack debonding. Kemudian ada critical diagonal crack debonding dan plate debonding. Penerangan dia ada diterangkan dengan lebih detail di sini. This is intermediate crack debonding. This is critical diagonal crack debonding. IC debonding ini adalah disebabkan oleh keretakan lenturan. Ia berasal daripada keretakan lenturan. Yang critical diagonal crack ini bermula daripada keretakan Ritchie atau shear crack, dan debonding yang disebabkan oleh crack and debonding adalah disebabkan oleh lenturan beam itu sendiri. Apabila beam itu melentur, plate ini cuba kekal dalam keadaan lurus. Apabila kapasiti ataupun kekuatan lekatan telah dicapai, akhirnya plate akan tercabut dan akan berlakunya plate debonding dari hujung dan dia akan propagate sampai ke tengah. Penerangan dia diterangkan dekat dalam kapitulan ni. Tapi saya akan discuss lagi sekali dalam slide ini akan juga menceritakan tentang crack debonding, IC debonding dan juga plate debonding. Okey, ini sedikit latar belakang research berkaitan dengan CFR. Kemudian plate position, ayat terminologi ataupun terms tension phase plate ni juga perlu kamu semua take note. Tension phase plate ni maksudnya dia berada di bawah, bahagian bawah beam, dan dia berada di kawasan yang berlakunya sagging moment di tengah-tengah, ataupun juga di saya patah balik gambar yang ini. Okey, so ini dipanggil plate yang ini adalah dipanggil tension phase plate. Diletakkan pada hogging region dengan sagging region. Bagi continuous, kalau dia simply supported, dia akan berada pada sagging region saja. Okey, you boleh baca kat sini seperti apa yang saya terangkan. Dia menambah kekuatan lenturan beam. Okey. Kemudian side plate diletakkan, plate position side diletakkan di bahagian tepi. Kalau saya ulang balik, kalau nak relate dengan apa yang saya cakap tadi, dia less efficient, tidak sangat efficient dalam meningkatkan flexural capacity. Tapi daripada research juga, dia juga tidak boleh meningkatkan shear capacity. Dia pun sama juga, dia tidak dapat meningkatkan shear capacity. Kemudian compression plate, saya tak nak fokus dekat ini, tapi untuk you all faham saja, tahu bahawa compression plate ada, wujud, boleh dibuat, tapi saya tak nak discuss dengan lebih dalam tentang berkaitan dengan compression phase plate ni. Sebab isu dengan compression phase plate ni,
kalau kita lihat daripada segi beam yang melentur, kita akan ada plate N. Kita akan ada plate N. Dan akan ada bonding dekat bahagian tepi ni. Okey, ini plate and debonding PE. Untuk compression face plate, kita akan letak plate tu dekat atas. Okey, sebab kat sini mapatan bawah tegangan. So apa yang berlaku, plate ni pun akan tercabut juga disebabkan oleh plate ini dalam bentuk lenturan dan ia juga diberi tekanan untuk dibond daripada arah sini. Okey. Lama-kelamaan plate ini pun akan dibond. Jadi kaedah compression face plate ini boleh dibuat, tetapi kalau you boleh fokus kepada tension face plate lagi better lah. Tak perlukan compression face plate untuk buat pengukuhan. Okay, jadi kat di sini compression face plate ditunjukkan bahawa benda ini boleh dibuat, tetapi tidak keberkesanannya tidak sangat seperti tension face plate lah. Okay, then steel plate, stiff, ductile. Okay, itu adalah dari segi bahan terbabit, dan bagi FRP dia adalah brittle. So dua benda yang berbeza ini perlu diambil maklum dan perlu diambil kira semasa reka bentuk pengukuhan. Sebab kita dah reka bentuk beam dan sekarang kita nak tambah beban kepada beam, jadi berapa banyak plate dan berapa panjang plate yang perlu ditambah juga perlu direka bentuk. Ini sedikit penjelasan berkaitan dengan stress and strain diagram. Kalau kita lihat steel berada dekat sini, steel yang berwarna hijau. Yang kita tahu steel dia yield, dan kalau kita tidak sampai takat alah dia, takat alah dia boleh patah balik kepada keadaan kembali asal. Jika kita telah sampai kepada takat alah, dia akan yield dan dia akan sentiasa, dan dia tidak boleh patah balik kepada keadaan asal, dan dia akan menunjukkan adanya terikan telah berlaku, dan itu adalah menunjukkan steel tersebut telah melebihi takat alah ni dan dalam keadaan dalam state yang mana dia akan fail dalam bila-bila masa kalau diteruskan ditarik. Okay, dia akan bagi warning dulu, dia akan memanjang dan dia akan putus ke bawah. Seperti kadang-kadang dulu di sini dah diturun. Manakala bagi FRP, dia tidak ada takat alah. Dia tidak ada takat, selagi you boleh tarik dia ataupun you boleh tegangkan dia, dia boleh tahan. Okay, you lepaskan, dia akan patah balik, dia akan kembali pada keadaan asal. Tarik lagi, dia akan patah balik, tarik lagi pun. Tetapi bila dia you dah tarik, dia akan sampai kepada tahap capacity dia, capacity, maximum capacity, strain dia dan juga stress. Lebih daripada ini, FRP itu akan putus atau FRP itu akan fail. Jadi kelebihan dia kuat berbanding steel. Kekurangan dia tak ada signage of failure. Dia tidak ada tanda-tanda kegagalan. Dia terus sampai kepada maksimum dan dia terus fail, dia terus patah. Walhal ataupun berbanding dengan steel, dia ada yield dan kita boleh nampak dia memanjang. Itu sebagai tanda je lah berbeza antara kedua-dua ni. Kemudian kita ada design philosophy yang kita boleh pakai untuk mereka bentuk pengukuhan ni. Ini sebagai pemahaman you all. Saya takkan go in detail dari segi pengiraan, sebab kalau perlukan pengiraan dia akan ada
Kita akan perlu buat sebeginilah, kita akan kena buat moment redistribution yang mana calculationnya agak panjang untuk diterangkan pada you all semua. Kalau dalam subjek master, saya ada juga minta pelajar-pelajar untuk buat sedikit pengiraan. Kemudian ini juga kita akan perlu gunakan kalau kita nak buat section analysis. Ini bukan FRP yang dicampur dalam konkrit. Ini adalah FRP yang diletak di bahagian luar. Sebagai contoh, ini di bahagian bawah dan ini di bahagian tepi. Dan kita akan gunakan stress and strain block. Kita akan buat analisis dan kita tengok the equilibrium of the forces, tension dengan compression. Dan kita akan dapat tu, dan apabila dua-dua equilibrium, itulah plate size ataupun plate width yang terbaik kita boleh pasang. Dan kita boleh nampak berapakah penambahan moment capacity kepada the cross section of the beam. Okey, ini bukan sekali lagi saya ulang, ini bukan FRP yang ditambah pada konkrit. Ini adalah FRP yang diletakkan di bahagian luar. Dan analisis begini adalah untuk mengetahui moment capacity-nya. Okey. Patah balik pada tadi. Okey, design philosophy ada dua. Dia ada satu anchorage design philosophy dan ada satu lagi hinge. Untuk anchorage, dia adalah untuk tension phase. Tension phase adalah plate yang berada di permukaan tension. Dalam approach ni, kedua-duanya bahagian pada hogging dan sagi region dimatikan atau diterminate pada uncracked region, supaya uncracked region itu akan menjadi anchor ataupun tempat yang memegang plate itu agar
Frame ni akan bentuk macam ni. Dekatan dengan plate, antara plate dengan konkrit sangat rapat. Memang permukaan dia rapat, tidak ada sesuatu dibonding langsung. Tetapi bila berlaku crack, intercept plate akan berlaku macam ni. Dia akan berlakunya bonding. Okay. And apabila benda ni berlaku dan waktu tu banyak diberikan, crack ni belum besar. Tidur kan? Dan begitu akan terbabit ataupun keretakan. So, jadi apabila banyak crack keluar, lama-lama dia akan bercantum. Bila akan bercantum dengan crack satu lagi, lama-lama semua plate ni akan tercabut. So, itulah IC debonding mechanism yang boleh saya terangkan secara sesimpel yang saja. Soft plate. Kemudian width dia boleh tali pinggir, dia ada 50. Ya,
jadi 80 jadi 100. Ini thickness ketebalan tip. Nanti apa titik? Titik. Ini width. So ini bagi sheet orang get appropriate. Lebar je. Ini. Satu meter. Ini satu meter. Dari 1 meter width. Lebaran dia approximately 1 meter. Thickness dia 0.0 dia kan 0.1. Thickness 0.1.
Tapi perkara ini jarang sangat dilakukan. Contoh ini tadi mungkin dilakukan bagi English English people menyebabkan perintah melampau tempat lebih tentu dia cukup bagus dan cukup dibagi. Yang ini adalah saya tak baca tapi untuk sebagai maklumat tambahan atau pemahaman tambahan.
Semalam ni. Tak lah, ni malam. Dia belum. Semalam ni. Entah. Semalam. Wow. Tengok warna kan? Tengok apa ada banyak kan? Apa satu Syah? Kau apa ni? Terus. Kau Warna hitam. Warna nanti. Macam apa ni? Macam apa warna tu? dah apa? Upgrade macam mana? Aku tak tahu ni. Sebelah besar. Ha? Yes, kan ada. Berapa? Ada effect tak? Ya. Ada. Tak ada finisher. Nampak je macam. Dah habis nak beli ni. Berapa? Ada dua tempat tiga tu. Tiga batu. Nanti. Oh, nanti. Berani. Sini dah. Berapa? Berapa ringgit? Berapa ringgit besar? Aku memang bahasa pun. Dia makan fikir besar. Jantung kan? Memang dekat semua. Masih berlawan tu. Tak ada berlawan. Dia 18. Berlawan. Di tempat ada. Di tempat. Jadi kan awak. Berapa ringgit dapat? 40. Sudah ya. Yang satu ni Dia bagi. saya Baik. murah. Sebab Oh, lagi. apa tu? Yang tukar tak? Boleh bersatu dengan tapi kita juga Berapa tadi? 1,000 je. tu cukup 100. Tujuh ribu pun. Tak boleh 7,000 habis. 7,000 sih. Boleh. Dia beli jauh dulu. 7,000 sih. Banyak. Tambah ke? Boleh lah. Bagi batu beli. Memang nak bayar beli baki. Bagi. Syuting kau tak apa. Tak nak. Kau tak. Jadi Ada apa? Jadi sama buka itu kunci. Habis nak video tadi. Lepas sikit. Ini apa ni? Sikit. Suti. Jadi setelah Oh, yang tu yang tu. beli tu terus. Lodi lo. Dia memang Robi dapat time tu juga. Memang dapat time tu juga. Dalam tu naik. Dia tak stream kan? Beli sini. Dia beli sini. Hakim sini. Tadi surat foto ni. Lewat di house.
Satu ni. Simple, nice. Oh. Kita definition tu kalau akhir kan? Dia tengok tadi bunyi kan macam bunyi ni ada kata air ada definisi dan bunyi dia macam bunyi kan kalau tengok biasa apa skill pertama Masya betul tak? Ini sekitar tak Masya dan dia waktu pakai so buat dia banyak rock tu Masya pantai dulu sikit pantai dulu oh ini sikit semua Sering soda ke? Sering soda? Kan? Air gitu. Kalau laju Air gitu. air dia berada roh apa nombor satu ada apa? Kita balik kita berikan. Udah 1,5 dah. Kau tengok nombor tau 7408 tal tu tak salah tu. Memang ada email apa ya? gitu sebab Itu.
Baliklah dalam sport dan kawasan terbabit ataupun terbabit ataupun ruang terbabit untuk pengawasan yang kita ada.
tanya saya nak ada contoh tak gambar. Saya dapat satu gambar. Kalau ada saya share gambar yang